Tiga hentian Zulkarnain bukan sekadar cerita sejarah. Saya meyakini ada mesej untuk saya sebagai majikan dalam sebuah organisasi yang ada 10 orang staff, dan mudah-mudahan juga kepada anda selaku ketua dan CEO dan sebagai pemimpin. Hentian yang pertama, kita diberitahu dalam cerita Zulkarnain ini adanya peraturan, adanya orang taat akan diberi ganjaran, orang khianat akan diberikan adab. Saya melihat ayat 86, 87, 88 ini adalah isu rules and regulation ataupun bahasa rukun negara kita keluhuran perlembagaan. Awak serang orang lain, awak tindak zalim, awak azab orang lain, kami akan ambil tindakan wa'adzibuhu, kami akan ambil tindakan ke atas awak. Perkara pertama untuk organisasi ini boleh maju ke depan adalah peraturan dan ganjaran. Mesti ada perkara ini, iaitulah hukuman dan ganjaran. Wa amma man zalama, itu adalah hukuman kepada staf ataupun kaki tangan yang melanggar peraturan. Kadang perubahan mereka ini mesti ada faktor luar dan faktor dalam. Seseorang akan datang awal ke pejabat, bila ada peraturan memberikan denda kalau datang lewat. So peraturan ini penting, tetapi ganjaran juga penting. So peraturan dan ganjaran kena seimbang. Ganjaran adalah wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna. Itu yang pertama, peraturan. Ataupun saya namakan sebagai ketaatan. Ya, ketaatan. Yang kedua, di hentian kedua kita belajar tentang keikhlasan, hubungan dengan Tuhan. Kadzalik wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Ini faktor penting, kita tidak diberitahu dengan details apa Zulkarnain lakukan di hentian kedua, seakan-akan Allah jadikan sengaja ia misteri. Tetapi yang jelas Allah menyebut hanya kami yang tahu apa yang Zulkarnain lakukan di situ. Seolah-olah hentian kedua ini nak mengajar hubungan dengan Tuhan. Engkau kena percaya, engkau sentiasa diperhatikan. Engkau takkan dapat terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lokasi ini pun memang ada kena mengena dengan tempat yang cahaya matahari tidak dapat dielakkan. Sentiasa ada sahaja. Ya, subhanallah. Dan yang ketiga, yang kedua saya namakan sebagai keimanan ataupun integriti. So staf kita akan ataupun orang di bawah kita akan maju, akan menjadi orang yang baik dalam organisasi bila dia ada peraturan, dia kena taat pada perjanjian. Ya. Yang kedua, dia kena ada keimanan, keikhlasan dalam pekerjaan, ya, ada integriti, dan yang ketiga kemahiran. Hentian ketiga adalah hentian tentang kemahiran. Kemahiran yang tidak disangka oleh penduduk hentian ketiga. Dalam fikiran mereka, mereka kaya, mereka boleh bayar Zulkarnain untuk lakukan apa yang mereka nak, mereka akan diserang oleh bahaya. Tetapi rupa-rupanya Zulkarnain nampak mereka ini ada kemahiran. Mereka boleh melakukan sesuatu yang mereka tidak terfikir. Lalu dibagi arahan. Kadang-kadang kita kena bagi arahan pada staf untuk bagi kursus ni, untuk daftar kursus ni. Sebab itu yang akan memberikan dia kemahiran. Organisasi ini dia tak boleh hanya sekadar peraturan. So dia punya pekerjaannya setakat itu sahaja dan dia tak boleh ada pengkhianatan. So dia kena ada keikhlasan dan faktor-faktor internal. Dan juga mestilah staf kita ni boleh berfikir di luar kotak, boleh bertindak di luar daripada arahan majikan, tak payah nak tunggu ketuk kepala belaka. Sebab apa? Dia tahu kemahiran yang dia ada, potensi yang dia ada. Lalu penduduk hentian ketiga mengajar kita apa dia, tuan-tuan? Mengajar kita tak sangka kita boleh bina tembok ni rupa-rupanya. Tetapi kerana arahan daripada majikan, arahan daripada Zulkarnain yang mereka berikan fiqh dan kepercayaan, akhirnya penduduk di sini menyelamatkan manusia daripada serangan ataupun kerosakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah. Ya, hentian dalam hidup kita ada tiga bila kita jadi leader dalam organisasi. Yang pertama adalah ketaatan kepada perjanjian dan peraturan. Yang kedua adalah keikhlasan. Dan yang ketiga adalah kemahiran.